Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran bahasa Melayu. Seperti biasa, yang penting kamu dah sedia dengan buku teks dan juga buku tulis. Pada minggu ini cikgu akan terangkan sedikit tentang nilai murni yang terdapat dalam petikan muka surat 8. Kamu dah sedia muka surat 8? Tajuk kita pada hari ini muka surat 8. Okey. Tajuk dia ialah kita lakukan bersama-sama. Kita lakukan bersama-sama. Okey. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jitwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukan bersama-sama. Ini adalah antara aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat di Malaysia. Yang pertama sekali yang seperti yang kita lihat ialah rumah terbuka. Yang kedua, usung rumah. Okey. Kemudian kita lihat pada petikan yang terdapat pada rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, baiklah. Dalam petikan ini, kamu akan jumpa antara faedah apa yang kita lakukan dalam masyarakat, dalam aktiviti yang kita lakukan dalam masyarakat. Okey, kalau kita lihat pada petikan yang pertama mengenai rumah terbuka, kamu boleh nampak dengan jelas apakah faedahnya. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Ini adalah merupakan amalan ataupun faedah amalan yang dilakukan dalam masyarakat. Okey, muka cikgu nampak tembam sangat pula ni. Okey. Seterusnya, usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baru. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran. Mereka mencari bula di hutan bersama-sama. Kemudian, mengikat bulu-bulu di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baru. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh mereka. Okey, amalan mengusung rumah ni kalau dulu-dulu memang ada buat ni, sekarang ni sebab semua rumah dah banyak rumah batu kan. Kalau dulu-dulu kalau kamu tengok di kampung-kampung, rumah-rumah yang diorang bina ni, dia ada tiang tau, dekat tiang, di bawah tiang tu ada batu. Okey, jadi rumah tu sebenarnya boleh diangkat dan dialihkan ke tempat-tempat lain atas sebab-sebab tertentu. Contoh, mungkin sebab banjir ke ataupun ada perubahan pergerakan tanah ke. Jadi rumah tersebut boleh dialihkan. Okey, jadi kalau ikutkan pada petikan yang kedua menunjukkan bahawa masyarakat di negara kita ini menghargai pertolongan. Okey, seperti mana yang disebutkan di situ, apabila setelah selesai mengusung rumah, mereka dijamu dengan makanan dan minuman oleh tuan rumah. Maksudnya kat situ, tuan rumah menghargai pertolongan masyarakat di situ. Okey, baiklah, itu yang terdapat dalam muka surat 8. Kemudian kamu lihat dalam muka surat 9. Okey, dalam muka surat 9, kita lihat pada program gunting rambut percuma. Sekarang banyak program gunting rambut percuma yang dilakukan di negara kita. Terutama bila musim-musim nak sekolah, banyak badan-badan swasta yang menganjurkan program gunting rambut percuma. Okey, dan apakah kebaikan dia? Apakah kebaikan program gunting rambut percuma ni? Dekat sini kamu boleh lihat dalam petikan tersebut. Okey, kamu boleh lihat dalam petikan tersebut. Baca berhati-hati, kemudian kamu cari apakah faedah program ini dijalankan. Okey, apakah faedah program ini dijalankan? Begitu juga dengan program gerobok rezeki. Seperti mana yang kamu tahu sekarang ini negara kita dilanda COVID. Okay. Banyak tempat-tempat yang menyumbang makanan ataupun keperluan-keperluan harian kepada mereka yang terjejas akibat COVID. Kalau kamu pergi ke masjid-masjid, ada disediakan satu tempat yang dinamakan sebagai gerobok rezeki.
Okey, bukan dekat masjid contoh yang biasa yang kita lihat Ustaz Abid Liu. Dia pun buat macam tu juga untuk yang pergi yang pergi membeli barang di kedai dia, atau kalau yang tak mampu boleh ambil dekat depan kedai dia yang dekat Elusmart tu kan. Itu antara salah satu cara program gerobok rezeki itu dilaksanakan. Okey. Apa yang penting kamu baca petikan ini dengan berhati-hati. Baca 2-3 kali, jangan baca sekali. Kemudian kamu cari apakah faedah amalan masyarakat prihatin. Apakah faedah amalan masyarakat prihatin. Okey, yang ini Okey, untuk latihan seterusnya nanti, kamu dikehendaki membuat peta pokok, melengkapkan peta pokok ni yang dekat dalam buku teks ni, ini nama dia peta pokok. Ini namanya peta pokok, kamu kena lengkapkan peta pokok, Okey, kamu kena lengkapkan peta pokok ni yang ada dekat pensil tu kan. Yang tak ada ni, apakah faedah amalan masyarakat prihatin. Buat dalam buku tulis yang panjang. Okey, buat dalam buku tulis yang panjang. Yang ini sahaja. Okey, yang perlu kamu buat ini sahaja. Jangan buat latihan lain. Nanti tanya lagi, cikgu buat yang mana? Buat latihan pokok ini sahaja yang perlu kamu buat dalam buku tulisan panjang, iaitu melengkapkan peta pokok apakah faedah amalan masyarakat prihatin. Setelah kamu selesai buat, hantar dalam channel cikgu. Tolong ambil gambar elok-elok. Cikgu ingatkan lagi sekali, tolong ambil gambar elok-elok. Jangan sengit-sengit. Sampai kadang cikgu nak tanda tu cikgu tak nampak dah. Okey, itu saja. InsyaAllah minggu depan kita jumpa. Hari ni kita tak dapat jumpa sebab cikgu ada taklimat nanti. Jangan lupa siapkan kerja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.